Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan di situ ketika apabila bulan Ramadan bermula, bersurah Allah telah bersabda, sesungguhnya telah datang kepadamu sebulan yang di dalamnya terkandung semalam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa menolaknya, maka sesungguhnya ia telah tertolak daripada segala kebaikan, dan tidaklah yang tertolak daripada kebaikannya itu melainkan dia yang benar-benar bernasib malam. Ulasan, tiada siapa pun yang meragui di atas malangnya si dia yang sama ada ditolak ataupun menolak daripada kebaikan yang besar di malam Lailatul Qadar. Siapakah yang meragui ke atas si dia yang terlepas daripada kenikmatan yang telah dianugerahkan? Sesungguhnya terdapat ramai daripada kita semua semasa berkhidmat dan di dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka terpaksa berjaga untuk sepanjang-panjang tahun di waktu malam. Apakah sukanya bagi mereka ini untuk berdiri selama sebulan di jalan Allah semata-mata untuk mendapatkan ganjaran yang lebih daripada 80 tahun ibadah? Kepada mereka usaha ini tidaklah menjadi begitu sukar, tetapi oleh kerana kurang diminat, maka tidaklah ada disukakan daripada hati mereka untuk berbuat demikian. Jikalaulah ianya ada, maka bukan saja semalam, malahan 1000 malam pun akan menjadi semakin senang di dalam menyembah Allah. Disukakan dan keinginan itulah yang mesti kita wujudkan. Lihatlah kepada Rasulullah SAW, baginda telah dijanjikan berkali-kali bahawa baginda tidak ada apa-apa yang hendak ditakuti di hari akhirat, dan berkali-kali pula dikhabarkan berita-berita baik dengan kedudukannya yang tinggi. Tapi malam demi malam baginda beribadah sehinggalah kaki-kaki baginda menjadi bengkak. Di antara anak-anak Islam terdapat ramai juga daripada pengikut-pengikutnya yang soleh yang menuruti jejak langkahnya. Mereka adalah manusia biasa seperti kita juga, dan seorang pun tidak patut berkata adalah mustahil bagi kita untuk mendapatkan keinginan yang sama untuk beribadah. Marilah kita lihat kepada anak-anak Islam yang agung ini. Salah seorang daripadanya ialah Umar radhiyallahu anhu, yang mana setelah melaksanakan sembahyang Isyak kembali ke rumah dan terus bersolat untuk sepanjang malam sehinggalah kedengaran azan di waktu fajar. Kemudian terdapat pula contoh yang ditunjukkan oleh Khalifah Osman radhiyallahu anhu yang selepas berpuasa untuk seluruh hari, yakni hampir-hampir sepanjang tahun, dan menghabiskan seluruh malamnya dengan bersolat, di samping tidur hanya untuk beberapa ketika pada permulaan malam. Beliau juga sangat masyhur dengan pembacaan seluruh Al-Quran dalam satu rakaat sahaja dengan sekali bacaan di dalam sembahyangnya. Dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, Abu Talib Maki telah menyebut mengenai 40 orang tabi'in yang pernah melaksanakan sembahyang subuh dengan wuduk yang sama yang mereka gunakan untuk bersembahyang Isyak. Syaddad radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang pernah berjaga untuk sepanjang-panjang malam, menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan sehinggalah terbit fajar. Kemudian beliau pun berkata, "Ya Allah, kepanasan api neraka Jahannam telah menghilangkan rasa ngantuk daripada mataku." Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu di sepanjang tidurnya untuk seketika di antara Maghrib dan Isyak pernah berjaga untuk beribadah di dalam bulan Ramadan untuk sepanjang malam. Sekarang marilah pula kita lihat kepada Sa'id bin Musib. Sa'id bin Musib dikatakan selama 50 tahun beliau melaksanakan sembahyang fajar dan Isyak dengan wuduk yang sama. Kemudian contoh yang dipertunjukkan oleh Silah bin Isyam yang telah menghabiskan seluruh malamnya dengan beribadah kepada Allah, akan berkata pada masa terbitnya siang, "Ya Allah, aku tidak layak untuk jannah-Mu, tetapi apa yang aku pinta ada daripadamu sekarang ialah agar Dikau menyelamatkan aku daripada Jahannam." Qatadah radhiyallahu anhu adalah seorang yang pernah menjudahkan pembacaan Al-Quran pada setiap 3 malam daripada bulan Ramadan, tetapi pada masa 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan beliau pernah menjudahkan pembacaan seluruh Al-Quran pada setiap malam. Mengenai Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih pula telah dikatakan bahawa selama 40 tahun beliau melaksanakan sembahyang Isyak dan subuh pada keesokan pagi dengan wuduk yang sama. Apabila sahabat-sahabatnya bertanya kepada beliau daripada manakah beliau mendapat kekuatan untuk itu, lantas dijawabnya, itu adalah daripada doa khas yang telah diterima Allah, yang mana aku memohon kepadanya melalui nama-namanya yang khas yang penuh rahmat. Beliau tidur hanyalah sedikit saja di waktu tengah hari dan berkata mengenainya, dalam hadis telah dinasihatkan bagi melakukannya, yakni dengan lain perkataan malahan di waktu tengah hari pun beliau masih mengikuti sunnah. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih sama inilah juga pernah menangis dengan tangisan yang amat sangat ketika membaca Al-Quran sehingga jiran-jirannya berasa kasihan kepadanya. Pernah beliau menangis seluruh malam ketika membaca ayat yang berikut ini berkali-kali. Bahkan masa itu yakni daripada hari pengadilan adalah masa yang dijanjikan untuk mereka, yakni untuk perhitungan pengganjaran.
dan masa itu akan menjadi masa yang paling mendukacitakan dan pahit sekali. Dari surah Al-Qamar. Badis-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amr. Ibrahim bin Adham telah pergi lebih jauh lagi daripada itu dengan tidak tidur di bulan Ramadan sama ada di siangnya ataupun di malamnya. Imam Syafi'i rahmatullah alaih pernah baca Al-Quran sebanyak 60 kali siang dan malam di bulan Ramadan. Di samping itu terdapat banyak lagi wali-wali yang lain yang tidak dapat dikira amalan mereka seperti di atas sebagai menurut perintah yang terdapat di dalam ayat. Dan aku hanyalah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk berbuat ibadah kepada aku. Inilah contoh daripada mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Tetapi di hari ini masih juga terdapat ramai orang yang mempunyai pengabdian yang sama, menyembah Allah dan menukarkan malam kepada siang beribadah kepada Allah menurut masa-masa mereka sendiri. Malahan di zaman kemaksiatan dan ketidakadilan ini masih lagi kedapatan orang-orang yang di dalam kesalehan yang mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, habiskanlah masamu dengan menyembah daku dan daku akan membebaskan kamu dan melepaskan kamu daripada kehendak-kehendak keperluan kamu, dan daku akan menghapuskan kemiskinan daripadamu. Jikalau tidak, daku akan penuhi dirimu dengan kewajipan-kewajipan dan tugas-tugas, sedangkan kemiskinan dan keperluan-keperluanmu tidak juga akan dihilangkan. Betapa tidaknya setiap hari kita melihat akan kebenaran-kebenaran kata-kata ini. Manusia menyembah Allah tetapi tidak ada apa-apa perantaraan bagi mendapatkan rezekinya dan mereka masih tidak berkehendak apa-apa. Sebaliknya kita lihat ada manusia yang berusaha dengan giatnya bagi mendapatkan benda-benda keduniaan dan bagi memenuhi keperluan-keperluan mereka. Mereka sibuk dengan tugas mereka sehingga kan tidak ada masa yang terluang langsung buat beribadah. Dan juga walaupun mereka menghabiskan seluruh masa buat mencari keperluan-keperluan material, yakni kebudayaan, tetapi mereka masih dipenuhi dengan kehendak-kehendak keduniaan, keperluan-keperluan dan kewajipan-kewajipan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك